Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Ruang Pembelajaran Digital tahun 3 bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, saya Cikgu Idris Solihin bin Cik Muhammad. Saya Cikgu Nur Syahira binti Mak Isa. Dan saya Cikgu Sufia Najiha binti Zulkifli. Jadi, pada hari ini Cikgu akan mengajarkan kemahiran mendengar dan bertutur bagi tema kelestarian alam. Okey, tema kelestarian alam. Okey, kamu nampak paparan yang Cikgu buka ni? Okey, ini adalah paparan di mana Cikgu akan ajar kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, halaman ini Cikgu akan kongsikan melalui pautan yang Cikgu dah kongsikan di bawah. Okey, Cikgu akan kongsikan pautan ni di bawah. Jadi kamu semua boleh tekan pautan di bawah untuk sampai ke halaman yang Cikgu buka ni. Okey? Okey. Okey, jom kita teruskan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan pencemaran sungai. Pencemaran sungai. Okey, jadi cikgu harap kamu semua pasang telinga, dengar elok-elok apa yang cikgu nak ajarkan pada hari ini. Okey? Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, pastikan murid-murid telah membaca nota yang telah cikgu sediakan pada laman utama. Okey? Kat mana laman utama? Okey, ikut cikgu. Kat atas ni ada laman utama, kamu tekan sahaja. Lepas kamu dah tekan, kamu akan dapat paparan yang menunjukkan unit pembelajaran digital tahun 3, tema kelestarian alam. Tajuk pencemaran sungai. Okey, dekat sini cikgu dah masukkan nota-nota berkenaan pencemaran sungai. Macam mana terjadi ni pencemaran sungai? Apakah langkah-langkah? Okey, apakah pencemaran sungai? Okey, kita tengok sini. Apakah pencemaran sungai? Apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran sungai seperti pembuangan sampah ke dalam sungai, aktiviti pembalakan yang menyebabkan hakisan tanah, tumpahan minyak dan sebagainya. Okey, kat sini pun ada langkah-langkah mengatasi pencemaran sungai. Okey, macam mana kita nak atasi pencemaran sungai ni? Jadi murid-murid boleh baca dan seterusnya berkaitan dengan kepentingan menjaga sungai. Apakah kepentingannya? Kenapa kita perlu menjaga sungai ni? Kenapa pentingnya kita menjaga sungai ni? Okey, setelah murid-murid dah baca semua nota yang cikgu dah sediakan, tekan bahan pengajaran digital tahun 3 di bawah. Okey, tekan je dekat sini. Okey, bila murid-murid dah tekan, murid akan dapat paparan yang menunjukkan bahan pengajaran digital tahun 3. Okey, kat sini ada 3 jenis. Jadi cikgu nak ajarkan kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi cikgu akan pilih yang pertama ini, yang warna merah ni, kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, bila murid-murid dah tekan, murid-murid akan sampai ke paparan yang cikgu buka tadi, kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, jom kita sambung pembelajaran kita. Baiklah, nama cikgu ialah Cikgu Sufia. Cikgu akan teruskan pengajaran pada hari ini dengan standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah dipilih oleh cikgu. Bagi standard kandungan ialah bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan, manakala standard pembelajaran pula adalah bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertata susila mengikut konteks. Standard kandungan dan standard pembelajaran ini diambil daripada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa Melayu tahun 3 dan untuk bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Baiklah, seterusnya saya Cikgu Syahira akan meneruskan kepada objektif pengajaran. Terdapat 3 objektif pengajaran yang cikgu ingin murid-murid capai melalui aktiviti pengajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat menilai dengan membuat tafsiran terhadap video, gambar visual dan audio. Objektif yang kedua ialah
Murid-murid dapat menyebut perkataan pada teks dialog dengan tata bahasa, intonasi dan nada yang betul. Objektif yang terakhir ialah murid-murid dapat menjelaskan dan membanding beza maklumat yang tersurat. Okey, sebelum kita teruskan pengajaran kita, okey, murid-murid boleh baca manual penggunaan di sini, okey. Perlu ikut turutan, okey, menjawab berdasarkan soalan yang diberi dan aplikasikan kemahiran mendengar dan bertutur. Okey. Okey. Kita teruskan dengan set induksi. Okey, apa yang cikgu sediakan untuk set induksi ni? Okey. Nampak? Cikgu dah sediakan satu video. Video ini berkenaan dengan satu pemandangan sungai. Pemandangan sungai. Macam mana pemandangan sungai ni? Jom kita tengok. Murid-murid nampak tu? Macam mana pemandangan sungai ni? Adakah pemandangan sungai ni bersih? Ataupun pemandangan sungai ni menunjukkan kekotoran? Okey. Okey, berdasarkan video ni, apa yang murid faham tentang ketika melihat pemandangan tersebut? Okey. Hantarkan jawapan murid melalui audio yang disediakan di bawah. Okey, nampak murid-murid boleh tekan audio ni. Murid-murid perlu beri jawapan melalui lisan. Okey, murid-murid hantar jawapan murid melalui lisan. Macam mana murid tekan je pautan ni, gambar mikrofon. Okey, murid-murid tekan. Kemudian murid-murid akan sampai ke paparan yang diberi nama Padlet. Paparan yang diberi nama Padlet. Nampak tema kelestarian alam tahun 3, sayangi sungai kita. Okey. Okey, kita sampai dekat set induksi tadi. Okey, nampak bahagian pertama ni. Berdasarkan video di atas, apa yang anda fahami ketika melihat pemandangan tersebut? Okey, pemandangan yang murid-murid tengok tadilah. Okey, kotor ke, bersih ke? Okey, murid-murid tekan je tambah. Macam mana murid-murid nak jawab? Tekan je tambah ni. Okey, tekan titik 3 warna pink ni. Okey, kemudian murid-murid tekan audio recorder. Audio recorder ni murid-murid boleh rekod suara murid. Okey, dekat sini murid boleh berilah pendapat murid. Okey, apa yang murid-murid faham tentang video tadi? Okey. Okey, selepas murid-murid dah hantar, okey, dia akan keluar dekat sini. Okey, dia dah hantar akan keluar dekat bawah set induksi ni. Okey. Okey. Kita teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya, iaitu langkah pertama. Okey, nampak tak dekat sini cikgu dah sediakan satu video. Video apa ni, nampak kartun ni? Okey, jom kita sama-sama kita tengok. Ni mesti kerja diorang ni. Jimmy, apa yang korang buat ni? Datang dah dia ni. Buang sampah lah. Tolak sungai. Kan Tercemar lah dia. Lah budak ni. Semua orang kampung ni memang buang sampah kat sini dari dulu lagi. Yang kau buat pelik ni kenapa? tak ada masalah pun. Belum lagi. Nanti kalau ada yang sakit, masa tu baru semua susah. Malah nak cakap dengan kau ni. Aku nak jumpa doktor. Okey, murid-murid. Murid-murid nampak apa yang video ni sampaikan? Okey, murid-murid nampak? Okey, video ni berkaitan dengan pencemaran sungai. Murid-murid nampak yang musang tadi dia baling sampah ke dalam sungai kan? Itu perbuatan yang tidak baik. Murid-murid jangan ikut. Okey. Okey, berdasarkan video tadi, okey, yang murid-murid dah tonton,
apakah punca-punca yang mengakibatkan pencemaran sungai? Murid-murid rasa apakah punca-punca yang menyebabkan pencemaran sungai ni? Berdasarkan video yang murid-murid tengok tadi. Okey. Macam mana murid-murid nak jawab? Murid-murid tekan je gambar audio di bawah ni. Okey, tekan. Okey, kemudian dah tekan, murid-murid akan sampai ke paparan yang sama seperti tadi. Okey. Paparan yang diberi nama Padlet. Okey. Cumanya murid-murid perlu jawab di bawah langkah pertama. Okey, langkah pertama. Sebab kita berdasarkan soalan yang pertama tadi kan, murid-murid dikehendaki menonton dan memahamkan video di sebelah. Kemudian sebutkan punca-punca yang mengakibatkan pencemaran sungai. Daripada video yang murid-murid tengok tadi, video kartun tadi. Jadi macam mana murid-murid nak bagi jawapan? Okey, seperti biasa, tekan je butang tambah. Okey, tekan titik 3 yang warna pink ni. Kemudian tekan audio recorder. Okey, tekan audio recorder. Tekan je mic ni. Okey, murid-murid rekod suara murid. Bagi tahu apakah punca-punca pencemaran sungai. Apa penyebab kepada pencemaran sungai ni. Okey, lepas murid-murid dah bagi jawapan, okey, murid-murid dah selesaikan langkah pertama. Okey. Okey, sampai di situ. Jom kita teruskan pembelajaran yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti kedua ialah aktiviti membaca komik. Aktiviti membaca komik ini memerlukan murid-murid untuk memahami isi tersurat dan juga isi tersirat. Untuk murid-murid membaca komik ini, murid-murid boleh mengimbas QR code atau menekan butang baca ini. Di sini akan terpapar setiap muka surat bagi komik ini. Baiklah, untuk aktiviti membaca komik ini memerlukan murid untuk membaca menggunakan tata bahasa, intonasi dan juga nada yang betul. Sekarang, cikgu akan menunjukkan cara bacaan menggunakan tata bahasa, nada dan juga intonasi yang betul. Murid-murid juga boleh mengikut cikgu untuk membaca bersama-sama. Petang ini, saya benarkan kamu semua bersia-sia di kawasan ini. Mereka semua pun pergi bersia-sia. Apabila tiba di sungai, mereka terkejut kerana sungai telah tercemar. Banyaknya sampah sarap terapung di permukaan sungai. Aduhai, mengapa sungai kita begitu teruk? Ikan-ikan mati kerana kehilangan habitatnya. Benar, ini pasti akibat dari pencemaran sungai menyebabkan air sungai keruh, timbulnya penyakit, oksigen dalam air berkurang menyebabkan ikan mati. Mari kita bersihkan. Marilah sama-sama kita menjaga sungai kita dan alam sekitar. Ya benar, supaya haiwan tidak mati kehilangan habitat dan manusia mempunyai sumber air untuk hidup. Pencemaran ini biasanya terjadi melalui kilang dan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab membuang sampah merata-rata. Ini tidak boleh dibiarkan. Langkah pencegahan perlu diambil oleh pihak yang bertanggungjawab. Kita seharusnya memelihara sungai kita, bukan mencemarkannya. Benar, sungai kelihatan cantik dan indah tanpa sampah sarap. Baiklah, setelah murid membaca, murid dapat memahami isi tersurat dan juga isi tersirat. Isi tersuratnya ialah kesan berlakunya pencemaran sungai. Apabila berlakunya pembuangan sampah sarap ke dalam sungai, akan menyebabkan berlakunya air sungai menjadi keruh, timbulnya penyakit dan menyebabkan ikan mati kerana kekurangan oksigen dalam air. Untuk isi tersirat, untuk mengelakkan berlakunya pencemaran sungai ini, kita perlu menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sarap ke dalam sungai supaya haiwan tidak mati kehilangan habitat dan juga manusia mempunyai sumber air untuk hidup. Setelah
setelah murid melaksanakan aktiviti kedua iaitu membaca komik ini, murid akan pergi kepada aktiviti yang ketiga. Aktiviti yang ketiga ini memerlukan murid untuk menonton video. Sekarang mari kita tonton video ini. Bersedialah Bibi. Hari ini kita akan makan ikan segar dari sungai. Ya. Papa pancinglah. Bibi makan dulu. Nyam. Tengok, kejap dia dah dapat ikan. Hai, ini kan plastik sampah. Beginners bad luck. Kita cuba lagi. Ya. Yeay, dapat ikan. Aduh, hancur harapan kebenaran. Banyak ni sampah. Oh, best betul lah makan kat tepi sungai ni. Memang fit. Woi, feel apa? Oh, korang rupanya yang buang sampah. Alamak, lebih je. Mana boleh buang sampah kat sini? Alah, kita orang buang plastik kecil je. Plastik kecil je. Kalau sekejap orang buang sampah sikit-sikit, lama-lama jadi bukit tau. Habislah kita tercemar. Kami tak sedar. Mari sini, kebenaran sedarkan kamu yang tak sedar diri ni. Nampak tak? Nampak? Bila sungai dah tercemar, tempat ni takkan ada pelawak lagi. Kita semua orang akan terjejas. Lagi-lagi penduduk yang tinggal di tepi sungai. Ikan dan kehidupan sungai pun akan mati. Mereka yang bergantung pada hasil sungai akan hilang sumber makanan dan sumber pendapatan harian. Bukan itu je. Sampah dari sungai dan longkang akhirnya akan mengalir ke dalam laut. Ya, ini termasuklah sisa toksik dari kilat-kilat yang tidak bertanggungjawab, selut dan lumpur akibat pembalakan haram. Uish, dahsyatnya. Habislah laut tercemar sekali. Apa kita boleh buat? Pertama, pesan pada semua jangan buang sampah merata-rata, terutama sekali dalam sungai dan longkang. Kedua, elakkan penggunaan plastik. Bawalah bakul atau troli anda sendiri ketika membeli belah. Ketiga, sertai pergi sungai angkat di tempat kamu. Wah, ingat anak angkatnya ada. Sungai angkat pun ada. Itulah, aku pun nak angkat. Nasib baik keluarga angkat aku jaga dengan baik. Kita kena jaga sungai kita dengan baik. Jom kita bersihkan kawasan sungai ni. Go! Wah, banyak yang sampah kita petik. Hai, tak dapat ikan, dapat sampah pun jadilah. Betul tu, Papa. Tanya wahai anak muda, ingatlah pesan kebenaran. Jangan jadi pembuang sampah jika kamu tak mahu menjadi sampah. Ini terbaik. Baiklah, setelah murid-murid selesai menonton video ini, murid-murid perlu membezakan ciri-ciri manusia yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab. Murid-murid perlu menghantar jawapan ciri-ciri tersebut di dalam Padlet. Untuk menghantar jawapan di dalam Padlet, murid-murid perlu menekan butang audio ini. Okey. Murid-murid perlu memilih di bawah langkah 3 ini. Murid-murid perlu menekan butang tambah dan menekan titik 3 ini dan memilih audio recorder. Untuk murid-murid memberi jawapan ciri-ciri murid, murid-murid perlu menekan audio ini. Contohnya, cikgu memberi ciri-ciri manusia yang bertanggungjawab ialah mereka yang menjaga dan memelihara kebersihan sungai. Dan ciri-ciri manusia yang tidak bertanggungjawab ialah mereka yang membuang sampah sarap di dalam sungai. Kemudian tekan pause, tekan butang play back and save, tekan save, kemudian murid tekan publish.
Itu sahaja daripada cikgu. Bagi meningkatkan lagi kefahaman murid tentang topik ini, murid boleh bermain permainan kuis yang telah disediakan di sebelah. Baiklah, murid-murid boleh untuk murid-murid faham lagi apa yang telah diajar pada hari ini, cikgu nak murid-murid jawab kuis yang telah cikgu sediakan di sebelah ini dengan menekan saja butang di sini. Okay, tujuan cikgu bagi kuis ini dekat murid-murid adalah untuk cikgu tengok sama ada kefahaman kamu itu berada di tahap yang tinggi atau tahap biasa-biasa sahaja. Dan kuis ini juga adalah berkonsepkan gamifikasi, jadi dia dapat menimbulkan keseronokan kepada murid-murid semasa menjawab game ini, semasa menjawab kuis ini. Okay, murid-murid boleh menekan butang main, kemudian akan keluar laman web untuk kita murid-murid menjawab kuis. Okay, baiklah, cikgu akan bagikan contoh. Mula kita perlu menekan butang start, kemudian tunggu soalan yang akan keluar, iaitu cari dan sebutkan punca-punca terjadinya pencemaran sungai. Okey, kita ingat balik apa yang telah kita pelajari tadi. Apakah punca-punca? Okey, pembuangan sisa kimia dari kilang. Okey, betul. Lagi, pembuangan sampah ke dalam sungai. Okey, betul. Dan apa lagi? Tumpahan minyak. Okey, betul. Okey, kita tunggu sampai soalan kedua keluar. Okay, apakah soalan kedua? Apakah langkah mengatasi pencemaran sungai, iaitu tidak membuang sampah? Lagi, apa lagi yang murid-murid ingat? Okay, mengadakan kempen kesedaran. Okay, jika jawapan kita salah, lambang pangkah, simbol pangkah akan keluar. Okay, telah selesai tugasan kuis yang diberi. Baiklah, markah yang telah diperoleh, murid-murid perlu hantarkannya kepada guru supaya guru dapat menilai kefahaman murid sama ada berada pada tahap tinggi atau tahap rendah, sama ada murid-murid jelas ataupun biasa-biasa sahaja. Okay, baiklah, untuk setelah selesai menjawab kuis, maka berakhirlah aktiviti pengajaran pada hari ini, aktiviti PDP pada hari ini. Bagi penutup, secara keseluruhannya, murid dikehendaki menyebut kepentingan-kepentingan menjaga alam sekitar, khususnya sungai kita dalam Padlet yang disediakan. Okay, cikgu nak kamu sebutkan kepentingan menjaga alam sekitar dalam Padlet yang telah kamu sediakan. Baiklah, mula-mula kita tekan butang rakaman audio ini. Kemudian laman web untuk kita jawab tugasan Padlet tersebut akan keluar. Kemudian terdapat 4 bahagian dalam Padlet dan kamu perlu pilih soalan pada bahagian penutup, iaitu sebutkan kepentingan menjaga alam sekitar khususnya sungai kita. Okey, murid-murid bolehlah menekan butang tambah, kemudian terdapat 5 lagi butang lain dan murid-murid menekan butang berwarna merah jambu iaitu 3 titik, kemudian tekan audio recorder untuk sebut kepentingan menjaga sungai. Baiklah, cikgu akan tunjukkan contoh kepada murid-murid. Kita tekan butang yang berwarna pink ini. Kepentingan menjaga alam sekitar ialah hidupan akuatik akan hidup dengan selesa. Yang kedua, kita akan menghirup udara yang segar. Okay, setelah selesai, kita tekan semula butang berwarna pink ini. Dan jika murid-murid tidak berpuas hati, murid-murid boleh menekan butang discard and restart. Tetapi jika telah berpuas hati, kita tekan saja butang playback and save. Kita boleh dengar semula juga jawapan telah kita bagi. Kepentingan menjaga alam. Kemudian kita tekan butang save. Okay, baiklah, sebelum hantar kita tulis dulu nama kita. So, sebagai contoh, nama adalah Liana.
Setelah tu nama, kita tekan butang publish. Okey. Setelah tekan butang publish, jawapan kita pun keluarlah di sini. Dan selesailah tugasan kita untuk hari ini. Baiklah, kesimpulannya cikgu harap murid-murid dapat menyebut punca-punca berlakunya pencemaran sungai, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah pencemaran sungai daripada berlaku dan kepentingan-kepentingan menjaga alam sekitar. Pembelajaran pada hari ini adalah bertujuan untuk melahirkan mewujudkan kesedaran dalam diri murid-murid supaya sayangi alam sekitar, jaga alam sekitar, kerana alam sekitar adalah anugerah daripada Tuhan. Dan maklumat-maklumat yang telah murid-murid boleh berkongsi bersama ahli keluarga, ibu bapa, adik-beradik, rakan-rakan, supaya kita dapat sama-sama bertanggungjawab dalam melestarikan lagi alam sekitar ini. Okay, jika kita menjaga alam sekitar dengan baik, dengan sempurna, pelbagai kesan baik akan dapat, seperti jika pelancong luar datang ke negara kita, mereka akan memuji keadaan negara kita yang sangat bersih. Selain itu, pemandangan yang indah juga dapat diperoleh dan sedap mata memandang itu menjadikan sekitar adalah berasal daripada penjagaan alam sekitar yang bersih daripada kita, daripada masyarakat. Okey, baiklah, itu saja yang cikgu dapat sampaikan. Cikgu harap murid-murid dapat maklumat, dapat mempelajari topik ini dengan baik dan sama-sama kita menjaga alam sekitar. Sekian, terima kasih.